Tahun 2021 kita masih seronok menjadi negara pengguna, sedangkan negara-negara lain sibuk berlumba untuk menjadi negara pengeluar teknologi. Persoalannya, di manakah kita sekarang, ke mana kita ingin pergi? Saksikan di Wacana Dasar edisi kedua 2021 sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Wacana Dasar edisi kedua tahun 2021, dibawakan khas untuk anda oleh Inisiatif Tun Perak di saluran TV Pertiwi anda, bersama dengan saya Afif Badrul Hisham selaku hos pada kali ini. Dan pada hari ini kita akan berbincang tentang satu tajuk yang amat penting, yang saya kira amat dekat di hati masyarakat, terutamanya apabila kita berhadapan dengan wabak COVID-19 dan juga kekangan hidup di dalam PKP. Semua orang menggunakan teknologi maklumat, tetapi persoalannya, apa yang kita nak dari teknologi maklumat? Oleh itu, pada hari ini wacana dasar kita adalah tentang media sosial. Kita masih negara pengguna. Sebelum kita mulakan bicara kita dan sebelum saya perkenalkan tetamu pada hari ini, suka untuk saya perkenalkan dahulu Inisiatif Tun Perak selaku penganjur program kita pada hari ini. Inisiatif Tun Perak merupakan satu badan pemikir bukan berasaskan keuntungan atau non-profit organisation, di mana ianya berhasrat melahirkan rakyat Malaysia yang berminda negarawan. Jadi pelbagai aktiviti yang telah dijalankan oleh ITP, di mana matlamatnya adalah supaya seluruh lapisan masyarakat faham akan dasar-dasar dan polisi negara dan ke mana negara ini akan pergi dan apa peranan kita sebagai rakyat negara, sebagai rakyat Malaysia untuk membangunkan negara ini bersama-sama. Jadi ITP kali ini dalam wacana dasarnya yang kedua berbeza sedikit dengan wacana kita yang pertama, di mana pada kali ini kita akan menggunakan satu format berbeza. Kita akan adakan perbincangan di antara saya selaku hos dan tetamu pada hari ini, dan kami akan bersama-sama melontarkan persoalan, membangkitkan isu-isu, menganalisa dasar dan polisi kerajaan, dan kita lihat ke mana kita hendak pergi dari situ. Dan untuk hari ini kami mengalu-alukan sebarang komen atau persoalan atau pendapat daripada penonton. Jika anda mempunyai apa-apa yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami, anda boleh tinggalkan segala soalan anda dan pendapat anda di ruangan komen di saluran YouTube TV Pertiwi atau di laman Facebook TV Pertiwi atau di laman Facebook ITP, dan insya-Allah jika masa mengizinkan kami akan bawa segala persoalan pendapat anda ke pentas wacana pada hari ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita didatangkan dengan seorang tetamu yang pada saya sangat sesuai untuk bercakap berkenaan dengan teknologi, terutamanya teknologi maklumat, ya. Kita ada Tuan Teknologis Azril Hanafi. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Fix and Go, sebuah syarikat ICT tempatan. Dan insya-Allah, terima kasih ya Azril kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan berbincang mengenai dasar ICT negara, ke mana kita nak pergi, ya. Kita bercakap tentang teknologi yang sekarang ni semua orang tengah pakai, yang banyak orang berbincang, ya, yang banyak orang menggunakan. Ada yang berebut untuk guna, ada yang tak dapat nak guna, ada yang cari peranti untuk guna. Tetapi bottom line-nya, semua orang mahu guna teknologi maklumat. Tetapi kalau kita lihat dari dasar negara, ke mana sebenarnya kita nak pergi, adakah kita masih mahu jadi pengguna? Jadi itu persoalan dia pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan bicara, ya Azril, suka untuk saya mula-mula nak bawa sedikit, kita buat satu lontaran sedikit ke belakang, di mana kita nak lihat apa dasar-dasar yang telah diutarakan, ya, ataupun digariskan oleh negara. Kalau kita lihat IT sebagai dasar atau agenda negara, sebenarnya ianya bermula sekitar tahun 90-an, ya, di mana pada rancangan Malaysia ke-6 adalah rancangan Malaysia yang pertama yang menggunakan IT atau yang telah tertulis IT di dalam dokumen RMK ke-6, di mana pada waktu itu IT ataupun Information Technology dikategorikan sebagai satu pemangkin yang penting untuk kemajuan negara. Tetapi kalau kita lihat sebab mengapa IT itu dibawa, sebenarnya pada waktu itu kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri telah membawa satu gagasan wawasan 2020. Jadi wawasan 2020 ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Tetapi setelah kaji selidik dibuat, mendapati
kalau kita bergantung pada industri utama Malaysia pada waktu itu, iaitu pada waktu itu kita banyak buat pembuatan, pada tahun 80-an 90-an, seperti yang kita semua tahu, Malaysia menjadi sebuah negara industri, daripada pertanian pergi ke industri. Kita ada banyak syarikat-syarikat, banyak kilang-kilang yang baru dibuka. Tetapi kalau kita ikutkan kepada unjuran pertumbuhan industri pembuatan, kita nampak pada waktu itu kerajaan menganggap bahawa itu tidak cukup untuk membawa Malaysia ke arah negara maju menjelang 2020. Jadi oleh sebab itu satu pemangkin diperlukan, dan pemangkin tersebut adalah information technology ataupun teknologi maklumat. Jadi daripada RMK ke-6 disebut, dan dalam RMK ke-6 daripada tahun 90 ke 95, wujudlah satu majlis yang dipanggil sebagai National IT Council atau Majlis IT Kebangsaan. Jadi Majlis IT Kebangsaan dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, mendapat amanah untuk memberi nasihat kepada kerajaan apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk bangunkan teknologi ICT. Dan hasilnya pada tahun 1996 di dalam kerangka Malaysia ke-7, maka kita lihat ada satu agenda. Itulah dia satu agenda awal ICT di negara yang dipanggil sebagai National IT Agenda 1996. Dan hasil daripada agenda tersebutlah terciptanya satu projek mega ICT tahun 1997 yang kita semua tahu sebagai MSC ataupun Multimedia Super Corridor. Jadi kalau kita lihat daripada tahun 1990-an ke tahun 1997, kerajaan telah lancarkan satu projek yang besar dengan menelan perbelanjaan berbilion ringgit, yang membina satu bandar pintar yang baru daripada ladang sawit menjadi satu bandar dalam sekelip mata, dengan banyak pemasangan internet berkelajuan tinggi. Sedangkan pada tahun 96 di Malaysia internet pun orang tak dengar lagi, tapi dah ada, segala infrastruktur dah ada, segala insentif pun sudah diperkenalkan. Contohnya insentif dari segi cukai, kan, 10 tahun tak payah bayar cukai untuk syarikat yang ada status MSC. Pengecualian daripada pemilikan tempatan untuk tarik syarikat-syarikat besar, dan juga ada pengecualian dari polisi menggunakan bakat-bakat dari luar negara. Ini semua dirangka supaya syarikat-syarikat luar berteknologi tinggi masuk ke dalam Malaysia untuk membangkitkan ataupun untuk menjadi pemacu kepada pembangunan ICT. Akan tetapi kalau kita lihat pada masa yang sama juga, walaupun MSC itu pada dasarnya ingin meningkatkan inovasi, dalam tahun yang sama juga Malaysia banyak keluarkan kempen-kempen e-commerce, e-government, e-policy, e-public sector, e-sovereignty dan berbagai-bagai lagi, semua elektronik. Jadi maksudnya pada waktu itu banyak kempen mengenai IT literacy. Maksudnya kita nak orang Malaysia ni jadi celik IT. Dan kalau kita tengok pada RMK ke-8 dan ke-9, RMK ke-8 setelah MSC itu wujud, RMK ke-8 pula dibuat untuk memperluaskan lagi infrastruktur ICT di Malaysia. Kalau tu 90 RMK 7 dekat Cyberjaya kita ada infrastruktur, RMK 8 kita nak ada satu Malaysia ada infrastruktur. Dan pada RMK ke-9 pun agenda infrastruktur juga dibawa. Cuma perbezaan di RMK ke-9 pada waktu itu adalah di situ sudah mula terbitnya orang kata satu kritikan terhadap status MSC, ataupun syarikat MSC pada waktu itu, di mana kerajaan dalam RMK 9 apabila mereka hasilkan satu perkara yang dipanggil sebagai National ICT Roadmap, tak silap saya pada tahun 2008, dan di dalam itu kerajaan sudah katakan bahawa MSC walaupun dia berjaya tak mencapai matlamat, dan matlamat yang dipertikaikan pada waktu ataupun yang diperkatakan pada waktu itu sebenarnya adalah matlamat inovasi. Dan dari situlah dalam National ICT Roadmap dia ada 3 teknologi fokus pula yang diperkenalkan, sensor, wireless sensor, predictive engineering dan juga 3D internet. Dan RMK ke-10 pula ICT ni dibawa masuk ke dalam NKEA ataupun National Key Economic Area under Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi apa yang saya nak cuba gambarkan di sini, bila kita analisa segala sejarah ini, kita lihat yang pertama fokus kerajaan pada waktu itu adalah supaya rakyat Malaysia menjadi rakyat yang celik IT. Yang kita nak tengok, kalau kita ingat masa kita sekolah dulu, lagu-lagu pasal wawasan 2020 mesti ada komputer, guna komputer, Lepas tu kita ada kempen, pada masa tu kita ada kempen satu rumah satu komputer, kan. Masa tu PC Fair satu benda yang sangat besar, jadi satu dekat PWTC dekat tu penuh dengan orang pergi PC Fair. Kereta terbang segala-gala, kalau kita buat melukis mewarna tu semua adalah, kan, komputer, telefon, kereta terbang, semua tu ada, jadi lebih kepada literasi, jadi kalau pada hari ini di tahun 2021, setelah kita dah lepas ni wawasan 2020 sepatutnya, kan, kalau kita lihat balik
Kalau kayu ukur kejayaan ICT di Malaysia itu adalah penggunaan IT. Celiknya masyarakat di Malaysia terhadap IT, mungkin kita boleh kata polisi atau dasar kerajaan itu berjaya. Tetapi kalau kita tengok dari satu lagi sudut, di mana MSc itu sendiri untuk menjadi satu pusat inovasi, persoalan dia sekarang, adakah kita sudah capai pada matlamat itu? Itu persoalan yang saya rasa perlu kita tanyakan. Bukan hanya sekadar Malaysia boleh guna IT, rakyat kita tahu pakai IT. Baik, terima kasih kepada saudara Afif. Saya rasa untuk merungkai dasar demi dasar mungkin mungkin memang yang panjang, tapi mungkin kita boleh buat reality check ataupun kita membuat semakan, sebab kita sudah lepas pun tahun 2020 tadi. Kan mungkin gambaran kereta terbang pun mungkin macam tak ada lagi kan, macam tak ada lagi. Mungkin kita ambil statistik ringkas yang kita boleh rujuk kan. Contohnya rakyat Malaysia 31.7 juta. Penggunaan mobile phone hampir 40 juta yang telah mendaftar, melebihi daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Liputan internet di Malaysia hampir 90%. Penggunaan media sosial hampir 85%, penggunaan internet dan seterusnya. Mungkin kita ambil statistik ringkas penggunaan contohnya aplikasi WhatsApp. Malaysia sebenarnya merupakan pengguna tegar pada WhatsApp dan menduduki tangga kedua dunia. Kan, maksudnya selepas Arab Saudi. Kan, makna kata WhatsApp ni pun siapa buat? Kan, US, kan, Amerika Syarikat, produk luar negara. Jadi timbul persoalan-persoalan, itu adalah satu contoh produk di mana bukan produk kita. Kan, apatah lagi Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Mungkin kalau kita boleh sentuh juga Global Innovation Index, GII, yang baru diumumkan baru-baru ini. Malaysia nombor 2 dalam kategori kategori kelas ekonomi menengah, untuk dan selepas China. Kita nombor 2 selepas China. Tapi kita sebenarnya di belakang Brunei, kita di belakang Singapura, kita di belakang Korea Selatan. Dan walhal waktu kita merdeka, kita sebenarnya lebih maju daripada Korea Selatan. Seperti saudara Afif sebut tadi pun, sebenarnya bila kita bincang pada tahun 80-an, sebenarnya amat galak dibincangkan berkenaan dengan sektor pendastrian. Kita baru je nak start ni, sektor pendastrian. Selepas 20 tahun 2000 kita pindah pula kepada sektor perkhidmatan. Jadi perbincangan ini pada saya pada waktu itu sektor pendastrian masih belum matang. Tapi kita dah berpindah kepada sektor perkhidmatan. Kan, maksudnya masih benda yang belum bersedia ataupun belum masak ranum lagi. Tapi dasar telah berubah daripada satu dasar kepada satu dasar. Jadi ini satu perbincangan yang kita boleh bincangkan, dan kita perlu melihat juga sejauh mana kita sebenarnya kena lihat aplikasi ataupun produk-produk yang kita gunakan, adakah itu adalah produk Malaysia itu sendiri. Kan? Contohnya macam kita tengok sendiri telefon kita, berapa banyak sebenarnya produk Malaysia. Kan? Kita ambil contoh kalau produk game yang banyak kita main. Kan? Produk game seperti sekarang kan pada zaman PH yang lepas mungkin banyak dipromosikan e-games. Kan? Produk e-games, berapa banyak yang produk Malaysia buat? Berapa banyak yang kita hasilkan? Tak dinafikan memang ramai juara-juara daripada orang Malaysia itu sendiri, kan? Tapi persoalan yang saya gusarkan sebenarnya adalah game-game yang anak-anak kita main ni adalah dibuat oleh orang barat, kan? Konten ataupun kandungannya adalah daripada orang barat, kan? Kalau saya sendiri sebenarnya adalah pemain game yang tegar, kan? Antara game saya main macam SimCity dan sebagainya, kan? Dan game-game ni sebenarnya ada baik dan ada buruk dia. Contoh sisi buruk yang kita boleh ambil, banyak game-game yang diketengahkan sebenarnya menengahkan konten-konten seperti Tuhan Latin, contohnya Zeus dan sebagainya. Jadi adakah ini satu gambaran yang kita nak, ataupun itukah kandungan yang kita cuba nak sampaikan kepada anak-anak kita? Mungkin kita boleh ambil juga aplikasi seperti Google Map, Google Map, Waze dan sebagainya, Gmail dan sebagainya. Kalau kita tengok trafik maklumat ataupun data ini secara tidak langsungnya sebenarnya kita telah memberi maklumat negara kita. Kita telah memberi maklumat peribadi kita, kandungan konten negara kita kepada negara luar.
kan. Sebenarnya 95% aliran trafik daripada Malaysia sebenarnya kandungan konten daripada negara kita pergi ke negara luar dan 95% ke negara Amerika Syarikat. Ini membuktikan sebenarnya secara tidak langsung negara kita dijajah sebenarnya. Contoh Google Map kan, kalau kita perasan ada kereta yang buat mapping kan, dia buat mapping daripada jalan ke satu jalan kan, di mana negara kita maklumatnya telah diambil, contohnya bentuk jalan raya, bentuk tanah, muka bumi dan sebagainya, secara lengkap boleh diakses menggunakan Google Map kan. Makna kata maklumat kita dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Adakah kita sepatutnya memiliki maklumat tersebut? Kalau kita kata kita mempunyai kedaulatan negara kita, sepatutnya kita memiliki maklumat ini. Saya ambil contoh pengalaman saya di Korea Selatan. Saya pernah ke Seoul 4 tahun yang lepas, di mana di sana Google Map tak boleh berfungsi. Kita tak boleh guna Google Map, tak boleh nak guna Waze. Kenapa? Sebab kita mesti guna produk mereka. Produk mereka seperti Naver, Kakao Talk dan sebagainya. Dan mereka selesa dengan ekosistem produk tempatan. Dan mereka bangga dengan produk mereka, dan mereka menggunakan tanpa segan silu. Jadi macam seperti kita sebagai rakyat Malaysia, bagaimana? Kita kena tanya balik pada diri kita, kan, di mana jati diri kita, di mana adakah kita menggunakan produk tempatan dengan baik. Mungkin kita boleh ambil contoh juga, baru ni WhatsApp kan isu isu privacy kan, kecoh isu privacy WhatsApp, nak curi data lah, nanti maklumat kita tahulah kat mana sebagainya. Sedangkan pada tahun 2016 sebenarnya kita dah bersetuju pun untuk memberikan maklumat kita kepada pihak asing. Kenapa sekarang nak kelang kabut? Kan? Jadi cuma persoalan dia adalah kita masih dalam ekosistem tu dan kita masih tidak dapat mampu untuk beralih ke produk yang selain daripada Amerika Syarikat, ataupun produk asing, ataupun produk orang lain sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita risaukan dan kita perlu melihat dengan lebih serius. Tambahan pula sekarang ni musim pandemik, berlaku banyaknya usaha-usaha ekonomi riset contohnya, di mana orang melihat semula, maksudnya kerajaan melihat semula relook kembali ekosistem ataupun supply chain dalam apa jua industri. Jadi sepatutnya di sektor teknologi pun kita patut menilai semula. Sepatutnya kita bangunkan kemampuan-kemampuan kita, bangunkan teknologi-teknologi kita, dan benda tu bukanlah sesuatu yang terlalu asing pun buat kita. Dan sebenarnya kita mempunyai lebih ramai pakar-pakar ataupun orang yang berkemahiran, yang mempunyai berkepakaran dalam bidang teknikal dan sebagainya. Jadi sepatutnya kita mengusahakan teknologi kita sendiri dan kita mengusahakan kemampuan kita sendiri. Atau sekalipun mungkin kita menggunakan sesama kita, yang penting kita merasakan itulah izzah ataupun kita punya kebanggaan menggunakan produk negara kita. Saya rasa itu satu poin yang amat menarik ya. Sebabnya bila kita berbicara tentang teknologi, selalunya orang dia tak nampak kaitan di antara teknologi itu dengan watan. Dia tak nampak kaitan antara teknologi dengan kedaulatan negara, dengan identiti negara, dengan jati diri negara. Mungkin kerana teknologi dilihat sebagai satu alat untuk mendapatkan kekayaan. Kalau kita tengok di Malaysia seperti pengguna Facebook ataupun Instagram, kita ada ramai influencer, ramai yang dapat duit berjuta-juta hanya dengan menggunakan Facebook, hanya menggunakan Instagram, kan? Jadi mereka lihat ini sebagai satu alat untuk mendapatkan kekayaan, tetapi mereka tidak nampak, mereka tidak nampak peluang yang dilepaskan begitu sahaja bila kita ada alat yang boleh membina negara, membina jati diri, membina identiti. Dan yang kedua, mereka tak nampak dia punya orang kata bahayanya teknologi ini bila mana kita tidak ada kawalan ke atas teknologi. Bila mana kita guna platform orang luar, seperti yang Azril sebut tadi, segala data disalurkan ke mereka. Mungkin pada kita kata Amerika Syarikat ada gambar rumah kita, apa masalah dia? Okey je kan, biarlah dia nak tahu, asalkan kita boleh tengok gambar rumah kita bila kita buka Google Map, kita rasa seronok. Tapi mungkin tak terjangkau lagi, mungkin barangkali pemikiran sesetengah orang yang benda-benda ini sebenarnya adalah informasi-informasi yang sangat sensitif. Kalau apa-apa je berlaku
berlaku di masa akan datang, ini semua adalah intel-intel yang mereka dapat secara percuma berpuluh-puluh tahun. Dia dah tahu inside out negara kita ni macam mana. Jadi betul, habis semua dia dah dapat tahu. Jadi itu sangat menarik pada saya. Dan apa yang Azril sebut tadi juga berkenaan dengan kita punya bakat. Kita punya infra yang mungkin kita tak kata sempurna, tapi yang tidak menidakkanlah, yang sebenarnya tidak boleh menidakkan kita dari bangunkan teknologi sendiri. Jadi apa silapnya tu? Di mana silapnya? Jadi kalau kita nak bincang tentang kenapa Korea Selatan yang bermula lebih kurang sama dengan kita 30 tahun yang lepas dalam ICT, dia boleh pergi dengan sangat jauh, tapi kenapa kita masih tersangkut lah, orang kata kita tersangkut di tahap yang ini. Bukanlah kita kata semua teruk, tapi mungkin dari segi inovasi tu kita tak ada lagi, kita tak setanding dengan Korea Selatan. Jadi untuk kita bincang benda tu, saya cuma nak buat perbandingan ataupun kita nak tengok pengajaran kita daripada dasar yang lepas. Walaupun dasar-dasar yang lepas banyak bercakap tentang inovasi, walaupun fokus dia pada infrastruktur, tapi ada elemen menaikkan teknologi tempatan, ada elemen-elemen untuk supaya kolaborasi di antara syarikat-syarikat luar dengan syarikat negara, supaya kita sama-sama dapat manfaat, sama-sama bangunkan teknologi tinggi yang boleh dimanfaatkan di dalam negara dan sebagainya. Ada banyak benda-benda tu. Tapi secara hakikatnya benda tu tidak berlaku. Jadi kalau kita nak ambil pengajaran dia sebagai contoh, saya kembali balik pada MSc tadi tu. Okey, jadi kalau kita tengokkan, kalau kita tengok laporan-laporan kerajaan, laporan agensi, banyak yang kata MSc tu berjaya. Sebab kalau kita pergi MSc sekarang, kita tengok bangunan cantik-cantik, kan? Kita ada macam-macam company yang besar-besar semua ada kat situ. DHL ada kat situ, HP ada dekat situ. So jadi kita rasa macam berjayalah sebenarnya. Tetapi kritikan, ada juga banyak kritikan. Contohnya daripada satu laporan oleh ideas, dalam tajuk laporan itu Learning from Our Mistake, MSc tu, dia berpendapat bahawa MSc sekarang sudah menjadi satu call center. Dia jadi pusat panggilan, dia jadi service center untuk syarikat-syarikat gergasi teknologi. Walaupun mereka ada di Cyberjaya, tetapi nilai yang mereka bawa ke dalam negara tidak setinggi yang kita harapkan. Jadi kalau kita baca, kalau kita lihat kenapa MSc jadi macam tu, salah satunya yang saya amat setuju dengan pendapat ini adalah kerana polisi itu top down. Polisi itu kerajaan dia paksa industri, paksa semua telan polisi itu dan cuba buat. Maksudnya dia bina bandar sendiri, lepas tu tunggu orang datang. Sepatutnya orang datang dan bina, tapi dia bina dulu, tunggu orang datang. Jadi itu adalah satu masalah. Kenapa itu satu masalah pada pendapat saya adalah sebab teknologi ni, walaupun nama dia tu teknologi, dia punya perkembangan tu sepatutnya organik. Dia punya kemajuan dia organik. Bila saya cakap organik, maksudnya kemajuan tu sepatutnya ditentukan oleh pasaran, sepatutnya ditentukan oleh kehendak dan keperluan pasaran. Tetapi dalam kes Cyberjaya dan MSc, dia dibentuk secara sintetik. Maksudnya kerajaan mempunyai satu visi, negara yang maju ataupun bandar yang pintar, rupa dia macam ni. Jadi kita buat dulu, semua orang ikut ni. Dia kosmetik dia cantik, tapi isi dia tu dia tak kena. Kalau kita tengok dalam laporan ideas yang banyak mengumpulkan laporan-laporan lain, salah satu contoh yang paling mudah adalah bila mana kerajaan bina satu bandar daripada ladang sawit jadi bandar, dia ada buat zoning. Teknologi, katalah teknologi telekomunikasi di sini, teknologi biomedical di sini katakan. Jadi dia ada zone dia masing-masing. Bila ada zone masing-masing, secara daripada awal lagi semua kluster ni bekerja dalam silo. Dia tidak ada, orang kata, cross pollination. Dan dalam inovasi, cross pollination itu penting, kan? Sebabnya kita perlu bekerja dengan orang yang daripada bidang yang lain supaya kita dapat satu teknologi yang baru yang memberi manfaat yang lagi besar. Kalau kita duduk dengan kita punya kluster sahaja, kita tak akan nampak macam mana teknologi yang kita ada boleh dimanfaatkan daripada orang lain, kan? Jadi kalau saya ingat lagi Tun Dr. Mahathir, dia punya visi masa buat MSc adalah supaya MSc menjadi Silicon Valley dekat Malaysia. Tapi kita
gagal untuk melihat atau sedar bahawa Silicon Valley itu, kerajaan Amerika Syarikat, dia tak declare pun. Dia tak kata, okey, ini tanah dekat San Jose, California, ini nama dia Silicon Valley, mai datang sini. Dia tak macam tu kan. Sebabnya dia bermula dengan syarikat teknologi, dia buka dan dia ada satu kehendak dari pasaran. Dia nampak ada keperluan dan kehendak, ada demand, dia develop the teknologi, dan demand tu pun makan, dia ambil. Bila makan, dia punya, orang kata nature market ni, dia lagi banyak dia makan, lagi banyak keperluan dan kehendak dia nanti. Dia akan jadi lagi besar. Lagi besar, maka syarikat ni dia akan berkembang. Bila berkembang, dia sampai ke satu tahap, dia tak boleh buat semua seorang-seorang. Jadi akan ada syarikat lain yang datang untuk support. Itu yang kita panggil sebagai supply chain creation. Kita ada dia punya supply chain. Jadi dia akan berkembang dan berkembang dan berkembang mengikut kehendak dan keperluan pasaran. Bila dia capai satu critical mass, di mana ianya mendatangkan satu kira dari bahasa GDP-nya, mendatangkan GDP yang signifikan kepada negara, barulah kerajaan Amerika Syarikat masuk. Dia intervene, dan intervention ni pun bukannya bagi, dia tak dictate, okey kena buat macam ni, kena buat macam tu, bukan. Dia cuma sediakan, okey apa yang diperlukan, apa yang boleh, apa orang kata accelerate, kita buat macam ni, kita bagi sikit yang ini, kita bagi sikit yang itu, dan dia berkembang dengan sendirinya. Tapi di Malaysia, saya pun mungkin, saya tak pasti adakah kita tak sabar, ataupun mungkin sebab kita banyak bergantung dengan konsultan yang bawa this idea yang besar-besar, yang kadang-kadang di awang-awangan ni, yang tak dapat nak dibumikan, tapi kita saya rasa salah satu sebabnya adalah top down policy itu sebenarnya tidak sihat, dan Malaysia banyak top down policy sebenarnya dululah. Jadi kalau kita nak tengok sekarang lah, jadi sekarang ni kita tak nak tengok benda yang negatif je lah, kita nak tengok kehadapan macam mana, kita nak ke mana daripada sini. Jadi kalau kita tengok analisa pula, saya nak bawa analisa kepada dasar yang sekarang, apa kerajaan sekarang dah buat, kan. Jadi kalau kita tengok pada Disember 2020, YB Khairy Jamaluddin selaku Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah melancarkan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DSTIN 2021 hingga 2030. Jadi yang menariknya tentang dasar negara ini sebenarnya, ianya dimulakan dengan sangat baik. Pada saya permulaan itu sangat baik dari segi dia ada 6 teras utama, dan 6 teras utama ni pada saya dia merangkumi semua perkara yang kita perlukan, ataupun what's wrong with our IT punya ekosistem, dia cuba nak selesaikan dalam 6 teras yang utama. Jadi 6 teras utama tu kita ada tadbir urus STI sebagai contoh, macam mana pentadbiran atau kerajaan dia menguruskan teknologi, dan kita ada pembangunan teknologi menerusi R&D dan CNI. Yang ini juga penting, bukan kita short sendiri dengan research, kita faham commercial dan industrialization tu pun perlu ada. Kita cakap tentang teknologi tempatan, lagi sekali bersama yang kita sebut tadi, kan, kita perlukan teknologi tempatan, dah ada dalam dasar. Kita cakap pasal bakat yang adaptif, macam mana kita kena ada modal insan yang hebat untuk jadi negara yang lebih maju, pun ada juga. Kita ada pembudayaan dan pengaplikasian STIE. Ini satu lagi konsep yang pada saya sangat menarik, sains, teknologi, inovasi, dan ditambah ekonomi, dan akhir sekali keunggulan global. Jadi apa yang menariknya, kalau kata kita ikut dasar-dasar ni, kalau betul semua orang faham mana dasar-dasar ni nak pergi, saya rasa kita sudah ada formula untuk kita berjaya. Cuma persoalan dia ada pelaksanaan yang kita perlu tambah baik. Saya nak mungkin kita bincang sikit tentang STIE ni. Saya rasa mungkin Azril pun agak familiar lah dengan My STIE, 10 kali 10 STIE. Jadi dia satu dokumen yang telah dihasilkan oleh Akademi Sains Malaysia, kan. Jadi dia ada 10 sosioekonomi di negara, dan ada 10 sains dan teknologi, emerging sains dan teknologi, dan macam mana 10 dan 10 ini dia boleh dipadankan untuk hasilkan, disatukan. Idea yang baik. Sebab apa? Sebab dasar yang sebelum ni mungkin kita tak nampak bagaimana sains dan teknologi itu boleh menjawab atau memenuhi keperluan dan kehendak pasaran. Bila kita ada STIE, kita boleh buat, kita boleh padankan teknologi dengan pasaran, kehendak pasaran. Jadi pada saya ini adalah satu permulaan yang baik. Maksudnya kita ada direction yang betul. Mungkin pelaksanaan itu, pelaksanaan
pelaksanaan itu kita perlu berbincang juga tentang pelaksanaan dan juga ramuan dia. Kan apa ramuan-ramuan key ingredients untuk jadikan dasar yang mungkin nampak dah cantik ni dia boleh pergi. Jangan sampai dasar yang cantik ni bila kita 2030 kita shift the goalpost pergi 2040 pula kan, daripada 2020 jadi 2030 extend lagi kan. Jadi mungkin kita nak tahu juga kan ramuan-ramuan apa sebenarnya ramuan-ramuan nak bagi inovasi teknologi ni pesat. Baik, mungkin saya menambah sikit. Bila kita bincang MAC STIE ni, saya pun go through dokumen tersebut. Sebenarnya amat cantik lah, ataupun menarik lah apa yang diketengahkan oleh YBKJ. Cuma persoalan-persoalan yang timbul di mana bila kita go through dokumen tu, dia nampak kosmetik. Dia ternampak macam kita nak jadi apa ni sebenarnya, macam nak jadi semua benda ke? Adakah kita nak menjadi super tech country, ataupun kita mungkin boleh fokus kepada satu bidang ataupun mungkin certain bidang yang kita juarai ataupun yang kita kuasai. Kita tak naklah, kita ambil analogi sukan kan, kita nak sukan kita nak juara semua kategori, which end up kita akan jadi average sahaja. Itu yang kita risaukan. Dan kalau kita tengok pun polisi-polisi ni, antara benda yang kita risaukan adalah implementasi itu sendiri. Implementasi, adakah macam kita bincang tadi, dasar-dasar tadi from top to bottom kita melihat macam tak berkesan ataupun tak berhasil. Mungkin ada result ataupun adalah produk-produk yang kita akui memang bagus. Contohnya produk animasi seperti Upin Ipin, Ejen Ali, Waboboy. Bagi saya produk kita memang cemerlang dan mempunyai jati diri negara yang kuat. Itu contoh yang baik. Cuma kita masih ada satu bidang ataupun mungkin banyak bidang lagi yang kita belum betul-betul explore. Contohnya bila kita bincang berkaitan dengan implementasi ataupun result, kita tak nak bila polisi ataupun dasar yang dibuat ni hanya diimani oleh satu kementerian saja. Betul. Macam kalau MOSTI launch ataupun rasmikan dasar tersebut, maka dia akan jadi dasar kementerian MOSTI saja, sains dan teknologi. Kita nak begitu sebab bila kita bincang ekosistem, dia melibatkan banyak benda. Dia melibatkan sumber manusia, dia melibatkan legal perundangan, dia melibatkan sistem pendidikan. Kita tak nak benda tu dikuasai oleh ataupun dijuarai oleh MOSTI saja ataupun mungkin MOF, Kementerian Kewangan, mana kata yang lain masih bersikap silo. Pada pandangan saya, kementerian ataupun agensi-agensi kerajaan masih bekerja secara silo. Sedangkan kita dalam ekosistem ataupun dasar tersebut, jika semua faham, kita perlu selain teknologi yang bagus, kita perlukan sumber manusia yang betul. Kita perlukan sumber manusia yang berkualiti. Dan kita ambil contoh Korea Selatan. Kita tak pergi negara yang jauh-jauh lah, Korea Selatan. Mereka memang fokus kepada pembangunan anak bangsa dengan memastikan mereka mempunyai pendidikan tinggi yang baik. Di mana sebenarnya Korea antara negara yang mempunyai liputan ataupun yang mempunyai pelajar-pelajar yang berpendidikan tinggi. Jadi ini yang kita nak, di mana sumber modal insan yang betul, di mana kita akan memastikan dia menyokong dasar-dasar tersebut, bukan sahaja dasar-dasar yang hanya membawa teknologi yang pelbagai ataupun mungkin pelbagai solusi-solusi teknologi yang kita rasa mungkin high tech dan sebagainya, tapi sebenarnya perlu didukung oleh orang tempatan. Kita nak benda ni dikuasai oleh orang luar, dan akhirnya kitalah yang duduk di sini dan kitalah yang akan menggunakannya. Kita akan merasai malah solusi-solusi tersebut sepatutnya crafted ataupun develop ataupun dibangunkan mengikut kesesuaian kita, mengikut acuan kita. Berdasarkan teknologi ni, pada hemat saya, ia hanyalah tools ataupun alat sahaja untuk kita mencapai sesuatu maksud. Jadi itu yang kita perlu lihat, di mana dasar ataupun agensi-agensi kerajaan ini perlulah kita panggil whole government lah, ataupun kesatuan agensi kerajaan, di mana mereka bergerak seiring, bergerak secara bersepadu, dan supaya dasar yang dilihat cantik ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Kita tak nak polusi yang kita bincang tadi itu berulang lagi. Kita nak benda tu berulang lagi. Contohnya pertukaran kerajaan, contohnya akan
terpaksa kita melakar lagi kembali dasar-dasar yang baru. Itu yang pertama, dasar kerajaan. Yang kedua, kita perlu lihat juga ataupun kita kena kadang soalan simple je ataupun soalan ringkas je, kita ni nak jadi apa sebenarnya? Betul. Kan, kita nak jadi apa? Itu persoalan yang kita mungkin pemimpin dan rakyat Malaysia kena jawab. Kita sebenarnya nak jadi apa? Itu soalan yang penting, sebab dia akan memberi satu pandangan kita perlu buat apa. Kan, apa yang kita sepatutnya buat, kan? Kita perlu buat benda yang betul, kan? Daripada kita hanya mengikut apa yang konsultan suruh ataupun propose dan sebagainya, kan? Jadi daripada situ akan menentukan apakah pelan pendidikan kepada anak-anak kita. Sepatutnya kita mempunyai pelan pendidikan 5 ke 30 tahun. Pada sedari umur 5 tahun tu, dia kena belajar apa? Kalau kita kata, kita ambil contoh ringkas, mungkin kita ambil elemen agamanya, sasiahnya, ataupun kemahiran teknologinya. So daripada situ pun sebenarnya kita dah boleh kemas. Saya pernah tengok roadmap education plan Rusia tahun 2016 kalau tak silap saya, di mana mereka melakar daripada umur 5 tahun tu. 5 tahun dia kena belajar apa? Maksudnya pada umur 21 dah complete master. Kita 21 baru nak ambil degree, ataupun baru nak sambung belajar. Mana kata mereka sangat memberi penekanan kepada roadmap yang jelas. Kita tak nak mereka, anak-anak kita, generasi muda ini terkontang-kanting, nak jadi apa, kan? Adakah nak, dulu mungkin kalau zaman kita dulu, cita-citanya jadi apa, kan? Nak jadi polis, nak jadi tentera, jadi bomber, kan? Cuma sekarang ni bila kita melihat ke hadapan, kita perlu ada satu perancangan pelan pendidikan kita yang lebih holistik. Bila mana kata apa yang dasar-dasar yang baru disebutkan tadi, adakah sumber manusia kita akan menyumbang kepada objektif ataupun sasaran yang kita sedang tuju. Contoh yang kita boleh tengok juga, kita boleh koreksi juga, mungkin zaman Tun Abdul Hamid Badawi, zaman Pak Lah dulu, waktu tu dicanangkan dengan inisiatif biotech. Mungkin waktu tu Pak Lah waktu tu sekejap saja tempohnya, maka pada tempoh zaman Pak Lah tu ramailah yang mengambil kursus biotech dan sebagainya. Maka seketika dia orang pergi sambung belajar, balik je rupa dah tukar kerajaan, maka dasar biotech telah diubah kepada satu dasar yang lain. Jadi apa jadi kepada anak bangsa yang dah sambung belajar biotech tadi? Sekarang ni dah COVID, baru nak tengok biotech balik, baru nak bangunkan dasar vaksin nasional dan sebagainya. Pada waktu tu dikesampingkan ataupun diketepikan. Jadi waktu tu mungkin satu pelaburan yang tepat, tapi sekarang bagaimana? Itu persoalan-persoalan yang kita perlu jawab lah. Yang terakhir, mungkin dalam satu tempoh pendek ni, saya rasa kita perlu memperjuangkan produk tempatan dengan lebih serius. Bila kita bincang tadi ekonomi riset, kita kena lihat balik supply chain produk teknologi kita, daripada sekecil-kecil benda sehinggalah ke sebesar-besar perkara, di mana kita menyusun semula supaya kita dapat menguasai setiap proses supply chain tersebut, dan dalam masa yang sama kita dapat menjadi negara pengeluar. Kalau kita boleh menghasilkan, contohnya komputer lah, simple lah, analogi yang mudah, maksudnya daripada casing, board, circuit dan sebagainya, sepatutnya kita ke arah situ. Mungkin sekarang ni kalau kita bincang AR 4.0, tengah banyak bincang drone. Kita, negara kita merupakan negara nombor 2, syarikat drone merupakan nombor di Malaysia, Aerodyne contohnya merupakan negara nombor 2, syarikat nombor 2 terbesar di dunia. Tapi persoalan yang timbul, adakah drone yang kita gunakan itu adalah drone yang kita bangunkan? Ini contoh mudah. Adakah drone yang kita gunakan itu adalah produk Malaysia? Jadi itu persoalan-persoalan yang timbul. Jadi kita perlu melihat semula, kita perlu reflect balik supaya dasar-dasar yang kita dah bincangkan tadi itu tak berulang lagi dan menjadi satu masalah yang berulang kali. Kita nak bila kita sebut top to bottom approach sebagainya, benda itu akan menjadi masalah kepada kita. Jadi adakah kita perlu melihat balik dan menjadikan ia itu sebagai dasar yang penting lah pada negara kita.
Jadi agak menarik sebenarnya bila kita lihat apa yang seperti Azrul sebut tadi tu, ramuan-ramuan tu bukanlah ramuan-ramuan yang baru, yang baru difikirkan. Rasanya mungkin sebelum ini benda-benda tu semua dah ada dalam dasar-dasar, mungkin dia tak dikumpulkan atau tak diperhalusi dengan baik, ya. Tetapi ini bukanlah satu perkara yang baru. Jadi kemungkinan juga adalah kita bercakap soal serius tak seriusnya negara kita, kerajaan kita, industri kita, ya, agensi-agensi kita untuk betul-betul hidupkan dasar-dasar ni, kan. Sebagai contoh, pelan pendidikan, ya. Saya kira Kementerian Pelajaran dia tak adalah kata kita tunggu, kita tengok je, kan. Kita mesti setiap tahun dia akan ada dia punya proses, kita lihat balik, ya, kita review balik apa keadaan dunia sekarang macam mana. Mungkin proses tu ada, ya, tapi mungkin di akhirnya walaupun ada saranan-saranan, ya, mungkin dari segi political will tu kurang, ya. Jadi berbalik pada poin yang Azrul sebutkan tadi yang saya kira amat menarik, ya, berkenaan dengan contoh yang dengan zaman Pak Lah dan bioteknologi itu, ya. Pada saya itu sangat benar, ya. Sebab kita lihat di Malaysia, walaupun mungkin sebelum zaman Pakatan Harapan, ya, zaman Barisan Nasional, dikirakan sebagai Malaysia ni satu negara yang politiknya agak stabil, ya, kerajaan yang sama memerintah selama berpuluh tahun, ya. Tetapi setiap kali tukar menteri, tukar polisi, ya. Setiap kali tukar menteri yang baru, dia akan bawa polisi yang baru, dia akan berkenalkan benda yang baru, ya. Dan kadang-kadang benda-benda yang lama ni ada yang kutip, dia kutip lah, disambung lah. Tapi ada yang ditinggal, ya. Lepas tu bila tukar lagi sekali, dikutip balik yang lama, yang baru buat ni sekarang ditinggal pula, kan. Jadi kita ada masalah yang sebegini, ya. Jadi sebab itu perbincangan ini pada saya menarik, ya. Perbincangan teknologi dan dasar ini menarik sebab dia bukanlah teknikal semata-mata, ya. Sebab teknologi ni macam saya cakap tadi, dia organik. Dia kena ada ramuan yang cukup untuk dia berkembang. Dia bukanlah kata kita ada orang yang pakar, kita ada infrastruktur berkelas dunia, kita biar 2-3 tahun dia keluar benda-benda baru. Dia tak akan jadi macam tu. Saya nak tambah sikit. Saya ini perkara yang real lah, ataupun isu yang betul-betul berlaku. Contohnya pada zaman Datuk Seri Najib sebelum ni, antara usaha dalam sistem pendidikan kita adalah memperkenalkan dasar berkaitan dengan asas sains komputer, di mana mereka cuba mengenengahkan modul sains komputer dalam sekolah. Contohnya pada tahun tak silap saya 2017 ataupun 2016 pada waktu itu, di mana modul-modul berkaitan dengan sains komputer telah masuk. Kalau perasan waktu itu darjah 6 sebenarnya dah belajar programming. Form 1 dah belajar asas sains komputer. Mereka dah belajar subjek HTML, CSS. Zaman subjek Form 1 tu, zaman saya kat MMU dulu, subjek tahun pertama saya. Anak tahun 2003, tahun pertama saya di MMU adalah subjek Form 1 pada tahun 2017. Subjek Form 2 belajar Python, subjek Form 4 belajar Java, JavaScript. Cuma apa yang berlaku adalah bila modul ni diturunkan ataupun subjek-subjek ni diturunkan di sekolah, apa yang berlaku, situasi yang paling menggusarkan adalah cikgu-cikgu pula tak boleh nak mengajar pelajar-pelajar ni. Apa yang berlaku adalah cikgu yang terpaksa menanggung subjek-subjek ni adalah cikgu-cikgu kemarahan hidup. Kami sendiri berjumpa dengan cikgu-cikgu ini, mereka mengadu kami dah di bab 1 dan bab 2 pun dah struggle nak mengajar pelajar ni. Bab 1, bab 2 ni biasanya introduction lah ataupun pengenalan. Maknanya kata bukanlah pelajar-pelajar ni tak pandai ataupun tak bersedia, mereka bersedia saja untuk menerima apa jua maklumat yang baru ataupun pembelajaran yang baru. Cuma cikgu pula ada masalah untuk mengajar. Dari sudut usaha daripada pihak kerajaan dah betul, di mana cuba memperkasakan penggunaan sains komputer di sekolah, tetapi dari segi pengajarnya pula ada masalah. Dan ini merisaukan sebab malah merosakkan sistem pendidikan itu sendiri. Sepatutnya ada modul yang betul, ada guru yang berkualiti, dan ada infrastruktur yang menyokong untuk membantu proses pembelajaran tersebut. Jadi ini yang merisaukan kita lah. Adakah benda ini akan berulang ataupun kita hanya orang kata tangkap muat je, bila nak kita buat, bila tak nak kita tinggal. Kalau kita analisa balik apa yang Azril sebutkan tadi, bagaimana silibus diperkenalkan, kita ada kerajaan, KPM dah perkenalkan silibus, pelajar dah bersedia, mungkin infrastruktur pun boleh beli komputer, software dan sebagainya, tiba-tiba cikgu tak bersedia. Jadi
Jadi rasanya punca di situ adalah perancangan, perancangan yang tidak yang berubah-ubah, yang tidak teliti. Katakanlah agenda itu memang sudah lama ada, dan kerajaan sudah nampak benda ni daripada jauh. Mungkin penyediaan cikgu pun boleh dilakukan lebih awal. Apabila kita sampai ke satu tahap yang benda tu perlu, kita ada semua ramuan yang cukup untuk kita realisasikan apa yang kita nak buat. Jadi betul lah tu kan, maksudnya bila kita asyik bertukar-tukar polisi, bertukar-tukar prioriti, ataupun bila kita tak tahu kita ni nak jadi apa, kejap nak buat biotech, kejap nak buat komputer, bila kita tak tahu benda tu, semua benda akan jadi ad hoc. Bila jadi ad hoc, ada ramuan dah cantik tapi ada satu key ingredient dia tak ada, dia tak jadi. Jadi itu adalah satu, saya rasa, dilema yang sebenarnya sangat besar, dan dia bukan sahaja dengan teknologi, dia dalam segala dasar yang kita ada di negara. Kalau inilah keadaannya, kalau ini orang kata berlanjutan, kalau tidak ada anjakan dari segi mentaliti, anjakan paradigma, anjakan cara bekerja, anjakan budaya, maka benda ni dia takkan selesai sampai bila-bila lah sebenarnya. Letaklah dasar cantik macam mana pun, kalau kita masih lagi dengan mentaliti seperti itu, kalau dasar pelaksanaan dia masih tersekat sebabkan kurangnya ataupun berubahnya perancangan-perancangan ni, maka agak susah untuk kita selesaikan masalah ini. Saya nak tambah sikit, antara yang kita missing ataupun yang kita sebenarnya hilang juga adalah sebenarnya DNA keusahawanan. Betul. Maksudnya kita bukan sahaja perlu fikir sebagai seorang inovasi ataupun innovator, tetapi sebenarnya kita perlu perkasakan juga DNA keusahawanan di dalam anak bangsa kita, di mana kita membangunkan mereka bukan sahaja berkemahiran, tetapi sebenarnya macam Saudara Hafiz sebut tadi, kita membuat satu solusi ataupun teknologi itu mengikut keperluan pasaran ataupun problem statement ataupun penyata masalah. Kita buat sebab ada isu ataupun ada masalah yang perlu diselesaikan. Jadi daripada situ kita sebenarnya akan membangunkan bangsa yang berinovasi. Maksudnya kita akan melihat kita sebagai problem solver, yang kita bukannya guna apa yang ada sahaja, dan benda itu boleh diterapkan. Macam saya sebut tadi dari sudut polisi pendidikan contohnya. Mungkin yang kita boleh buat short term ataupun pendekatan yang terdekat, kita boleh ubah. Contohnya macam di kampung ada pusat komuniti internet, kan, ataupun mungkin cyber cafe di taman-taman sebagainya. Kita boleh ubah kepada pusat inovasi. Pusat inovasi ni jangan tengok macam makmal penuh dengan chemical dan sebagainya. Dia boleh jadi satu tempat di mana kalau di Magic ataupun MDEC kita panggil sandbox, kan, di mana tempat orang boleh berekspresi untuk menyelesaikan masalah, dalam bentuk teknologi ke ataupun dalam bentuk cara yang lebih mudah ke. Dan poin dia adalah kita nak menggalakkan anak bangsa kita mencuba dan sentiasa melakukan penambahbaikan dalam kehidupan ataupun kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ubah center-center ataupun pusat-pusat tadi kepada satu ruang ataupun direction yang real. Kita naklah pusat sehenti ataupun pusat komuniti internet tadi menjadi tempat untuk melayari internet semata-mata, kan, tempat untuk buka Facebook, Instagram semata-mata. Tapi kita nak mereka di situ ada fasiliti ataupun ada infrastruktur yang sesuai, di mana mereka boleh mengaplikasikan dengan mungkin modul-modul yang ringkas, alat-alat yang ringkas untuk memenuhi keperluan ataupun nyata masalah kepada masyarakat. Betul. Ya. Jadi inovasi dan keusahawanan tidak boleh dipisahkan. Kalau kita jadi seorang innovator atau seorang saintis tanpa mentaliti usahawan, maka kita akan buat teknologi shock sendiri atau teknologi yang hanya orang kata for the sake of having technology, kan, tidak menyelesaikan apa-apa masalah dalam negara. Jadi saya kira kita punya perbincangan ni sebenarnya sangat menarik, dan kalau nak lihat sebenarnya ada banyak lagi aspek teknologi dan dasar-dasar yang menentukan hala tuju teknologi negara
yang kita patut bincangkan, tetapi masa agak tidak mengizinkan sebab kita sudah sampai ke penghujung wacana kita pada hari ini. Jadi sebelum saya buat penutup, saya nak raikan beberapa pendapat yang ada dalam YouTube. Ada penonton yang mengatakan bahawa kita tak dapat nak jadi negara penghasil teknologi, kita masih pengguna sebab kita tak banyak bijak pandai yang mampu menghasilkan, hanya banyak bijak pandai yang beri komen. Saya rasa yang beri komen tu sebenarnya pengguna teknologi lah, dia tahu macam mana nak komen kan. Tapi pada saya sebenarnya kita ada bijak pandai, cuma kita bijak pandai ini dia tidak diberi ruang dan sokongan yang secukupnya, sehingga kan kita ada fenomena brain drain, kita ada Malaysian yang bekerja di Singapura untuk syarikat-syarikat teknologi di Eropah dan sebagainya. Jadi saya rasa ramuan tu ada, tapi cara memasak tu perlu diubah sikit, tambah sikit ramuan-ramuan yang elok, dan kalau semua dapat menggembeling tenaga menuju ke arah matlamat yang sama, sebenarnya kita boleh capai apa yang dasar-dasar Nina. Jadi sebagai satu rumusan, apa yang saya boleh simpulkan daripada perbincangan kita, selama 25 tahun sejak ICT masuk dalam agenda negara sampai sekarang, kejayaan kita menjadi negara pengguna. Kita harus akui jugalah, ianya satu kejayaan jugalah. Ada banyak je negara yang tak jadi pengguna pun lagi. Cumanya ia mengambil masa yang sangat lama untuk kita capai tahap kepenggunaan seperti sekarang. Tetapi tahap inovasi teknologi kita masih jauh ketinggalan, contohnya Korea Selatan dan sebagainya. Jadi ini semua berpunca, ada banyak puncanya, tapi salah satu daripada punca yang paling besar adalah di mana pelaksanaan polisi dan dasar yang dah cantik, yang dah ada, yang mungkin tak sempurna, tapi kalau buat patutnya 80%, 90% kita boleh pergi, tapi ada banyak kekangan dari segi mentaliti, ada kekangan dari segi perubahan dan sebagainya. Jadi secara konklusinya, dasar kita okey, perlu penambahbaikan tapi taklah teruk, tapi kita kena ada anjakan mentaliti dan anjakan budaya. Anjakan budaya dari segi kalau rakyat dan syarikat-syarikat teknologi, kita kena ada anjakan untuk hasilkan produk yang bermutu tinggi, inovasi berteknologi tinggi, bukan semata-mata dapat kontrak dari kerajaan boleh duduk goyang kaki. Kita kena ada minda global itu, dan di pihak kerajaan pula perlu berjiwa besar. Saya rasa kita idamkan satu fenomena di Malaysia di mana kerajaan walaupun dia bertukar, menteri walaupun bertukar, hala tujuannya masih sama. Mungkin pendekatan berbeza sedikit tetapi strateginya sama, hala tujuannya sama, semua faham kita nak ke mana, dan semua saling menambah baik proses. Kerajaan yang lepas ni lagi baik daripada yang sebelum ni, dia lagi laju, kerajaan lepas tu lagi laju. Jadi kita akan sampai ke matlamat menjadi negara pengeluar teknologi dengan lebih cepat. Saya rasa itu sebenarnya ramuan dia, dan ini saya rasa berada di bahu orang-orang muda. Orang-orang muda yang akan menjadi pemimpin negara pada masa hadapan ni, dia perlukan ini. Jadi saya rasa mungkin kita dah boleh kita boleh tutup perbincangan kita dengan mengatakan bahawa kita berada di landasan yang betul mungkin, tetapi dari segi kereta api dia atau gerabak yang kita naik, kita kena fine tune sikit supaya dia laju. Okey, dan jangan ubah landasan. Pastikan landasan itu sentiasa ke arah matlamat yang kita sama-sama capai. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Azril, dan kepada para penonton, terima kasih kerana mengikuti wacana dasar pada hari ini. Dan saya kira perbincangan hari ini adalah satu perbincangan yang mungkin dapat sedikit sebanyak memberi gambaran tentang dasar-dasar teknologi yang ada, apa yang kita dah buat, di mana kita sekarang dan mana kita nak pergi. Dan saya kira kita tahu mana kita nak pergi. Kita harap semua orang akan bekerja bersama-sama untuk pergi ke arah matlamat. Malaysia bukan sahaja negara pengguna teknologi tinggi, tetapi menjadi negara pengeluar teknologi tinggi juga. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak Azril bersama-sama dengan kita. Saya memohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan dan kesilapan dalam wacana pada hari ini, dan semoga kita bertemu lagi di wacana dasar pada masa yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.